Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Ahad 26 Februari 2023. Belanjawan 2023 menunjukkan komitmen Kerajaan Persekutuan terhadap keperluan pembangunan di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Syah Hilmi Yahya berkata, ia dapat dilihat menerusi peruntukan besar sebanyak 6.5 bilion ringgit untuk Sabah kali ini. Datuk Syah Hilmi yang juga Menteri Kerja Raya Negeri turut menyambut baik peruntukan berjumlah 20 bilion ringgit bagi meneruskan dan mempercepatkan pelaksanaan Lebuh Raya PEN Borneo Sabah dan Sarawak Sabah Link Road dengan jajaran lebih 1,000 kilometer. Saya amat tertarik dengan ucapan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan, Perdana Menteri, bahawa sebanyak 20 bilion diperuntukkan untuk menyiapkan Lebuh Raya PEN Borneo Sabah dan Sarawak. Kalau kita tahu Sarawak, Lebuh Raya PEN Borneo-nya sudah hampir siap. Jadi fasa 1 di Sabah ini lagi yang memerlukan agak banyak peruntukan untuk kita lengkapkan. Beliau ditemui media selepas merasmikan Karnival Perpaduan Komuniti Gerak Rahmah Jom Sihat Daerah Putatan 2023. Tambah Datuk Syah Hilmi, usaha kerajaan persekutuan yang memperuntukkan sejumlah 1.2 bilion ringgit bagi penyelenggaraan 400 klinik dive dan 380 sekolah dive di Sabah dan Sarawak juga dilihat bertepatan. Jelasnya terdapat lebih 400 sekolah dive di negeri ini selain klinik kesihatan yang usang dan memerlukan pembaikan segera agar dapat memberi perkhidmatan yang lebih baik dan selamat kepada masyarakat. Mengulas mengenai karnival ini, Datuk Syah Hilmi berkata program anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN yang diadakan serentak di seluruh negara ini memberi penekanan terhadap konsep perpaduan dan kesefahaman dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Ia sebagai usaha membentuk komuniti sejahtera, aktif dan produktif. Sementara itu, penduduk pedalaman berharap peruntukan berjumlah 6.5 bilion ringgit kepada Sabah dan pelbagai inisiatif dalam Belanjawan 2023 dapat membawa pembangunan infrastruktur kepada rakyat termasuk di kawasan pedalaman. Ini termasuk kemudahan jalan raya, bekalan air bersih dan elektrik. Segi pertanian lagi kalau boleh dipertingkatkanlah sama-sama jalan-jalan di kabun-kabun. Karena jalan-jalan kabun sekarang ini terlampau teruk karena hujan. Kalau boleh kasih bagilah itu peruntukan jalan kabun-kabun. Digunakan sebaik mungkinlah untuk Sabah punya kemajuan dan pembangunan Sabah. Ya, terutama tu jalan raya kita ni kesian Keningau, banyak lubang, banjir, banyak lagi jambatan putus. Belanjawan 2023 memperuntukkan 388.1 bilion ringgit dengan 289.1 bilion ringgit untuk belanja mengurus, 99 bilion ringgit lagi bagi belanja pembangunan dan termasuk 2 bilion ringgit simpanan luar jangka. 157 pencari kerja di 4 daerah di negeri ini berjaya ditawarkan pekerjaan melalui program Jerayawara Kerjaya dan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah Zon Utama Perkeso Sabah 2023 dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM. Mereka sebahagian daripada 826 pencari kerja yang mengikuti temuduga di Keningau, Tawau, Sempurna dan Sandakan menerusi Jerayawara itu yang mula dilaksana sejak 18 Februari lalu. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata mereka yang ditawarkan pekerjaan masing-masing 92 di Sandakan, 25 di Tawau, 21 di Sempurna dan 19 di Keningau. Dan sekurang-kurangnya boleh membantu anak-anak kita, golongan muda khususnya untuk mencari pekerjaan. Dan saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada majikan yang terlibat kerana telah membuka ruang untuk anak-anak kita mencari pekerjaan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan program Jerayawara Kerjaya dan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah Zon Utama Perkeso Sabah 2023 dengan kerjasama JPSM di Kota Kinabalu. Program Jerayawara ini juga bertujuan memperkenal Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR selepas dikuatkuasakan 1 Disember lalu. SKSSR diwartakan menerusi Akta 838 bagi memastikan golongan suri rumah mendapat pembelaan pelindungan yang komprehensif dalam aspek keselamatan sosial.
Terdahulu, Dato' Arifin dalam ucapannya berkata, pihak kementerian akan terus menggiatkan usaha dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET menerusi kolaborasi dengan pusat TVET serta universiti teknikal di negara ini. Ia bagi melahirkan pekerja mahir dan separa mahir dalam pelbagai bidang untuk menyokong pembangunan dan industri yang menerapkan elemen revolusi industri 4.0. Program Sistem Latihan Dual Nasional SLDN di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK dilihat berupaya menangani masalah pengangguran dalam kalangan generasi muda. Menteri Kewangan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, menerusi program itu, peserta akan diberi latihan dan pendidikan teknikal serta vokasional yang kekal relevan dan memenuhi kehendak serta keperluan pasaran. Kita harapkanlah kursus ini ataupun skim ini dapat kita perluaskan, lebih ramai dapat diberi peluang untuk berlatih. Saya harap SLDN akan merubah kursus yang boleh ditawarkan bagi mengambil kira perkembangan semasa dari segi tawaran kerja yang ada di Sabah. Ini perlu dan penting kita buat kerana tawaran kerja itu harus bersesuaian dengan kemahiran yang dilatih atau diberi oleh pihak yang berkenaan. Beliau ditemui media dalam Majlis Convocation SLDN Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Hampir 500 graduan menerima diploma kemahiran dan sijil kemahiran Malaysia SQM dalam pelbagai bidang, antaranya dandanan rambut dan persolekan dalam majlis ini. Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC komited meningkatkan sistem penyampaian menerusi projek infrastruktur yang memberi manfaat kepada rakyat Sabah. Menterinya Nik Azmi Nik Ahmad memberitahu antara projek yang diberi tumpuan ialah projek pembinaan loji rawatan kumbahan dan rangkaian paip pembentungan di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Fasa 1. Jelas beliau, projek tersebut merangkumi sistem rangkaian paip pembentungan sepanjang 28 km di 8 stesen pam serta loji rawatan kumbahan berpusat dengan kapasiti 100,000 populasi bertujuan merawat air sisa kumbahan dalam kawasan tadahan KKIP sehingga tahun 2040. Ini menunjukkan komitmen kerajaan persekutuan terhadap agenda hijau di samping menyediakan infrastruktur berkualiti dan menyeluruh kepada rakyat dengan mengambil kira cabaran semasa dan keperluan masa depan. Beliau ditemui pemberita selepas melawat terminal minyak dan gas di Kimanis. Lawatan turut melibatkan projek pencawang utama di Kota Kinabalu dan projek pencawang pembahagian utama di Kundasang. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah menjadi jabatan pertama menyahut seruan kerajaan melaksana agenda pendidikan digital negara. Ia dilaksana menerusi Konvensyen Pembelajaran Digital Peringkat Kebangsaan 2023 di Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu dengan kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Menurut Menteri Pendidikan Fatlina Siddiq, konvensyen ini merupakan wadah terbaik untuk warga pendidikan mendapat informasi mengenai pembelajaran digital selain meningkatkan kompetensi dan kepakaran mereka. Katanya, pandemik COVID-19 telah mewujudkan jurang digital dan menuntut para guru serta pelajar mengaplikasi pembelajaran secara digital. Saya lihat secara keseluruhannya resolusi ini sangat baik, khususnya yang terkait rapat dengan beberapa perkara, teknologi pembelajaran dan juga bagaimana untuk menjamin kesejahteraan perkhidmatan awam, aplikasi dan juga menghasilkan gerak kerja yang berimpak dan konsisten dan juga melihat paradigma pembelajaran, naratif pembelajaran digital yang baru. Fatlina berkata demikian kepada media selepas merasmikan penutupan konvensyen ini di UMS Kota Kinabalu. Konvensyen yang berlangsung selama 3 hari ini disertai kira-kira 450 peserta secara bersemuka, manakala 43,000 secara dalam talian. Masyarakat disaran agar sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat bagi menjamin kecergasan dan kesihatan fizikal. Ini termasuklah melakukan senaman fizikal selain menitik beratkan penjagaan makanan dan kesihatan mental dalam kehidupan seharian. Pegawai Penyelaras Parlimen Libaran Suryansah Hanafiah berkata amalan itu sekaligus berupaya memastikan kesihatan individu dan kualiti hidup terbaik. Program ini berjaya dilakukan oleh Jabatan Perpaduan
melalui anjuran kementerian, dan seharusnya bagi anjuran seperti begini harus diteruskan dari masa ke semasa agar ia memberi impak kepada kesehatan kita. Beliau ditemui media selepas mewakili Ahli Parlimen Libaran Datuk Suhaimi Nasir merasmikan program Gerak Rahmah Jom Sihat Senam Robik bahagian daerah Sandakan Anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional bahagian Sandakan di PPR Taban Murni Batu 7 Sandakan. Sementara itu, Pegawai Perpaduan Bahagian Sandakan Jamri Giau berkata, program ini antara lain bertujuan membangunkan komuniti rahmah melalui pelbagai program dan aktiviti berimpak tinggi kepada kesejahteraan komuniti, khususnya komuniti kawasan rukun tetangga KRT. Alhamdulillah, semua KRT menunjukkan komitmen yang baik dalam memastikan program ini dapat berjalan dengan lancar dan menunjukkan keaktifan di kawasan KRT masing-masing. Program ini memang amat baik untuk masyarakat setempat asnya di PPR di Parlimen Libaran, dan saya juga berterima kasih pada Jabatan Perpaduan Daerah Sandakan dan Negeri Sabah. Kira-kira 100 peserta daripada 25 KRT Zon Libaran terdiri AJK Induk, Jiran Wanita, Jiran Muda dan Usia Emas menyertai program ini yang diadakan secara serentak di seluruh negara. Program berkhatan secara beramai-ramai menjadi tradisi setiap kali musim cuti persekolahan. Di Kampung Sembilan Lama, Kota Kinabalu, 90 kanak-kanak dan remaja berusia 10 hingga 18 tahun dikhatankan menerusi program khatan perdana yang dilaksana di masjid kampung tersebut. Ketua Bahagian UMNO Putatan Jeffrey Nur Muhammad berkata program seumpama bukan sahaja dilihat mampu mendidik anak-anak menjaga kebersihan diri, malah meningkatkan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung. Jadi peranan utama masjid ialah mengeratkan silaturahim di antara penduduk, bagi menimbulkan semangat kebersamaan dan menimbulkan suasana yang harmoni di antara kalangan penduduk dan di masjid. Jadi saya syorkan program-program seperti ini dapat diteruskan di Masjid Sembilan Lama dan juga di masjid-masjid yang lain. Beliau ditemui selepas merasmikan program ini di Masjid Kampung Sembulan Lama, Kota Kinabalu. Program turut mendapat kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sembulan. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Saya Muhammad Syariza Mawang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.